Cik Fauzi. Okey. Okey. Saya mulakan ya. Mula. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul secara maya dalam Google Meet ini. Saya Muhammad Nur Hakim bin Rashidi bersama dua orang ahli kumpulan saya, iaitu Goh Mi Xuan dan Alice Wong Ming Hyong, pengacara pada program hari ini. Bersua kita pada hari ini di bawah satu program bicara santai bersama seorang aktivis yang bergiat aktif dalam menyumbang bakti untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa Melayu, iaitu Tuan Haji Fauzi bin Abdullah, anjuran pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Ambilan Jun 2020 untuk kursus Bahasa Melayu Lestari. Baik, pertama sekali saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Haji Fauzi bin Abdullah selaku aktivis lagu rakyat yang pakar dalam bidang puisi tradisional. Baik, seterusnya saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan yang sudi menyertai sesi temu bual pada hari ini. Jadi, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang bicara santai pada hari ini, saya menjemput saya ingin memperkenalkan dahulu Encik Tuan Haji Fauzi bin Abdullah yang merupakan bekas pensyarah daripada IPG-KBM, iaitu Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Beliau dilahirkan di Bacok, Kelantan, dibesarkan di Jengka, Pahang dan kini menjadi warga negeri Selangor. Pekerjaan seperti yang saya maklumkan tadi, iaitu bekas pensyarah IPG-KBM. Bukan calon-calon orang ya. Baik, sumbangan yang banyak beliau ketengahkan dalam sepanjang beliau bekerja iaitu puisi tradisional, pasrima gendang, penghasilan buku ilmiah, artikel, jurnal serta karya seni kreatif. Baik, para hadirin, sebelum kita berbicara dan mengupas lebih banyak lagi ilmu, suka untuk saya memperkenalkan aktivis yang Tuan Haji Fauzi ini. Saya mengalu-alukan kebersamaan Encik Fauzi dalam perkongsian pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada Encik Fauzi. Oleh itu, dengan hormatnya saya menjemput Encik Fauzi bin Abdullah untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang khususnya kepada pelajar-pelajar kerja kumpulan saya rasa ni ya, untuk bahasa Melayu Lestari ya, bahasa Melayu Lestari. Betul, Encik. Lagu rakyat. Saya minta ingatlah bahasa Melayu Lestari ni khusus untuk lagu rakyat je ke? Bahasa Melayu Lestari ni dia lebih kepada bagaimana kita melestarikan Seni bahasa lah. bahasa Melayu melalui pantun, melalui betul. lagu rakyat. Okey. Baik. Itu apa tu kata pelajaran yang lama. Saya dah gubal dulu tu, saya tak ingat dah apa benda dalam lagu rakyat ni. Okey. Pertama terima kasih juga kepada sahabat saya Dr. Mada dan anak buahnya yang sudi untuk bertukar-tukar maklumat dengan saya. Okay. InsyaAllah lah dalam ruang yang terhad ini saya cubalah untuk memberi gambaran nanti terhadap pertanyaan-pertanyaan ataupun apakah perkara-perkara yang hendak diketahui oleh peserta-peserta online kita pada hari ini ya. Dan nanti insya-Allah kita akan
berurusan dengan lebih lanjut, saya rasa pada beberapa bulan. Pada bulan 10 ni. 9 dan 10 di IPG Teknik untuk kursus yang lebih luas lagi lah, ada pencakupan dia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua lah. Okey, Saudara Hakim, teruskan. Baik, terima kasih Encik Fauzi. Baik, kita dengan rendah hati saya akan mulakan sesi temu bual kita pada hari ini. Baiklah, saya akan ajukan soalan pertama untuk Encik Fauzi. Sesetengah daripada kalangan generasi muda kini mungkin masih asing dengan penggunaan pantun dalam menghasilkan sebuah lagu yang baik. Encik Fauzi, soalan pertama saya kepada Encik, bolehkah Encik Fauzi menceritakan serba sedikit mengenai diri Encik dan beberapa karya terbaru yang dihasilkan yang terus menjurus kepada lagu rakyat? Contohnya sebagai Encik menghasilkan sebuah pantun dan pantun tersebut boleh digunakan untuk dijadikan lagu rakyat. Okey, terima kasih Saudara Hakim Rasidi ya. Okay. Sedikit tentang penglibatan saya lah dalam lagu rakyat ini. Saya rasa permulaannya mungkin sekitar pertengahan tahun 80-an rasanya, 85, 86. Sewaktu saya mula mengajar tahun 1986. Sebelum pada itu pun sewaktu saya di Universiti Melaya dan sewaktu saya di sekolah menengah lagi sekitar awal tahun 80-an, saya dah didedahkan dengan lagu-lagu rakyat ini. Dan apabila saya mengajar tahun 1986, saya disebabkan saya mengajar sastra, kesusahan Melayu. Jadi salah satu daripada kalau saya mengajar tingkatan 6 itu dia ada lagu-lagu rakyat kat situ. Jadi saya kebetulannya pada waktu itu menjadi anggota ataupun yang dipertua Dewan Persuratan Melayu Pahang, Cawangan Jengka. Satu persatuan kesusastraan kebudayaan yang saya tubuhkan di bawah Dewan Persuratan Melayu Pahang yang bertempat di Jengka. Dan kemudiannya saya menjadi anggota Jawatankuasa Pusat untuk Dewan Persuratan Melayu Pahang, sebuah badan persuratan rasmi di negeri Pahang. Kalau di Kuala Lumpur ni kita ada Kemudi. Di Malaysia ni kita ada saudara-saudari pun boleh masuk ke menjadi ahli pena ataupun menjadi ahli gapena ya, ataupun menjadi ahli Kemudi ya, khusus untuk negeri Selangor, untuk Kuala Lumpur ya. Baik. Dan di situ disebabkan ada subjek itu ataupun ada pemerihalan itu dalam sukatan pelajaran untuk STPM terutamanya yang saya mengajar, saya cuba mencarilah lagu-lagu rakyat, cuba tengahkan lagu-lagu rakyat. Dan di sekolah yang saya mengajar itu satu ketika saya pernah tubuhkan kumpulan lagu-lagu rakyat yang dianggotai oleh pelajar-pelajar tingkatan 4, 5 dan 6. Dan satu ketika kumpulan lagu-lagu rakyat itu dijemput sampai ke peringkat kebangsaan ya, untuk mengadakan persembahan sempena Hari Penderoka Kebangsaan. Saya ingat Eko Terengganu pada waktu itu dijadikan sebagai satu daya tarik untuk booth Felda pada waktu itu. Pasukan terlibat itu sekitar 10 orang ya. Mereka saya cari lagu, latih dan kumpulkan. So banyak lagu-lagu itu hanya menggunakan bahan-bahan asas sajalah. Kung, gendang satu, lepas tu canang, lepas tu cak lempung, itu saja. Ya. Jadi kita bergerak di situ. Jadi selepas itu bila saya menjadi pensyarah di IPG Kampus Bahasa Melayu, saya bermula 1995 saya di IPG Kampus Bahasa Melayu sehingga saya bersara tahun 2020
2 selepas 28 tahun saya bertugas di sana. Dan satu ketika pihak kementerian selepas melihat saya selalu ketengahkan, buat pertunjukan lagu-lagu rakyat dalam perhimpunan-perhimpunan, dalam persidangan-persidangan begitu gini, jadi bahagian pendidikan guru pada waktu itu agak tertarik dan meminta saya mengetuailah satu panel untuk menggubal sukatan yang kemudian kita namakan sebagai Lestari Bahasa Melayu. Lestari Bahasa Melayu. So dalam itu termasuk lagu-lagu rakyat sebagai teras lah, untuk kita melestarikan bahasa Melayu ini melalui lagu-lagu, melalui puisi-puisi yang berirama. Ya. Jadi bermula pada itulah saya rasanya saya banyak terlibat terutama dalam persembahan perasmian di peringkat maktab, di peringkat IPGN, di peringkat BPG, okay? Dan kalau dikatakan hasil terbarunya saya rasa sewaktu saya buat modul Pasrima Gendang. Pasrima Gendang ini artinya pelestarian pantun dan syair, pantun dan sloka dalam irama gendang. Iaitu bagaimana kita nak mengajar pantun, nak mengajar sloka sambil bermain gendang. So, dalam itu saya melagu rakyatkan sebuah sloka yang ada dalam teks teks kesusastraan Melayu elektif. Saya tak ingat macam mana dia sendiri kata dia, tapi sloka yang ada di situ kemudiannya saya ubah suai untuk dijadikan semacam bentuk-bentuk pantun begitu. Dan diketengahkan sebagai satu bahan untuk sloka. Sloka juga adalah sebahagian daripada elemen yang kita katakan sebagai lagu-lagu rakyat. Okey, itu saja. Okey. Baik, sangat jelas. Baik, untuk soalan seterusnya, kita tahu untuk menghasilkan karya yang menarik yang macam Encik Fauzi ceritakan tadi, melalui sloka pun kita boleh ubah menjadi pantun dan seterusnya kita boleh elaborate ataupun kita boleh huraikan dia menjadi sebuah irama yang dijadikan lagu rakyat lah kiranya. Baik, untuk soalan kedua ini, apakah pengalaman Encik yang membolehkan Encik berkecimpung secara aktif dalam penulisan pantun lagu rakyat ini? Gimana saya jawab ni? Mungkin kalau dari segi pengalaman, dia boleh bermula sewaktu zaman saya sekolah pula kan. Saya mula tak minat juga sastra ni kan. Tapi tak tahu kenapa bila masuk tingkatan 4 itu, dahululah saya masuk tingkatan 4 sekitar tahun 70-an, hujung tahun 70-an. Jadi cikgu pada waktu itu mendedahkan dengan puisi-puisi tradisional, pantun, syair, gurindam, sloka dengan teks drama, dengan teks cerpen dan sebagainya. Jadi pada waktu itu cikgu tak buat apa pun. Cikgu hanya suruh pelajar, maklum cikgu, tak tahulah cikgu dulu kan, tak ada seni-seni bahasa, tak ada kan. Dia hanya duduk kat depan, okey buka surat sekian-sekian, okey baca. Atau dia kata okey baca pantun sekian-sekian. Lepas tu sila terangkan. Jadi saya mungkin seorang pelajar yang gemar membaca hal-hal yang berkaitan dengan kesusastraan. Jadi bila saya baca, saya rasa seronok. Jadi saya terutama, dan saya pada waktu pun tidak juga terlibat secara aktif juga dengan pantun-pantun dengan puisi tradisional ni. Saya pun tak suka sebenarnya. Lepas itu, sewaktu saya mengajar tingkatan 6. Bila saya mengajar tingkatan 6, saya dikendaki mengajar teks puisi tradisional. Kan dalam tu ada pantun, syair, gurindam, sloka, nazam, teromba, mentera, macam-macam di situ kan. Jadi saya kata macam mana saya nak buat ni kan. Lepas tu saya cuba membaca pantun. Saya baca pantun. Dan saya rasa dekat pantun dengan saya. Kan? Kenapa saya rasa dekat dengan saya? Kerana kebetulan saya sewaktu di universiti saya ambil geografi. Saya adalah pelajar geografi. Dan saya suka kepada jenis-jenis alam ni. Ialah budak kampung kan. Selalu terjun sungai sana, selalu masuk hutan belantara.
Jadi saya banyak kenal pokok-pokok, saya banyak kenal bunga, saya banyak kenal ikan gitu. Jadi bila disebutkan katakan benda-benda itu dalam pantun kan, katakan buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berbunga lagi, sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berbunga lagi. Saya rasa benda-benda itu sangat dekat dengan saya. Saya kenal buah langsat, saya kenal buah senduduk, saya kenal macam mana kalau buah langsat tu menguning, apa jadi. Saya kenal kalau buah langsat sudah mula menguning, orang akan tebas segala semak samung, segala senduduk-senduduk yang ada di buah pokok langsat itu, kan? Untuk mengambil, sebab sudah tentulah buah langsat lebih berharga daripada pokok senduduk, kan? Dan saya kenal gading, saya kenal tanduk, kan? Jadi disebabkan saya terutama secara akademiknya, saya adalah orang geografis yang memang mengkaji tentang alam. Kemudian bila saya membaca pantun-pantun, saya juga bermain dengan alam. Jadi benda itu cepat dapat menangkap dalam jiwa saya. Jadi akhirnya saya rasa sangat berminat dengan pantun. Dan bila saya berhadapan dengan lagu-lagu rakyat yang saya ceritakan tadi, tingkatan 6, saya mula mengajar pada tingkatan 6, lagu-lagu rakyat ini. Dalam lagu-lagu rakyat penuh dengan pantun. Banyak dengan pantun. Burunglah kenek-kenek hingga tepi perigi, pesan datuk nenek ala bangunlah pagi-pagi, kan? Burung kenek-kenek hingga tepi perigi, pesan datuk nenek bangun pagi-pagi, kan? Jadi lagu-lagu rakyat itu kebanyakannya diceritakan, penceritaannya atau melodinya digubah berdasarkan kepada lagu-lagu rakyat itu, pada pantun-pantun itu. Dan lagu-lagu rakyat sebenarnya dia banyak kedapatan dalam permainan tradisional. Orang dulu tak kenal segala macam gadget-gadget ni, mereka main secara tradisional. Malah untuk bekerja sekalipun mereka kayu sampan sampai 3 batu, nak sampai ke sana boring, kan? Jadi bila boring mereka menyanyi. Menyanyi, kan? Sambil mengayuh sambil menyanyi. Ataupun sambil mereka tarik upih sambil mereka menyanyi. Atau sambil mereka tebang padi sambil mereka menyanyi. Atau sambil mereka memukat ikan sambil mereka menyanyi. Kan? So di situlah keluarnya daripada lagu-lagu rakyat. Ya. Jadi artinya kalau dikatakan pengalaman saya berkecimpung dalam penulisan pantun lagu-lagu rakyat ini, kerana saya banyak terdedah dengan alamiah. Jadi orang sekarang kenapa sangat sukar mencipta pantun misalnya, sukar menghayati pantun, kerana hidup mereka tidak alamiah. Dia berlainan dengan zaman saya, kan? Dengan zaman saya. Sekarang hatta orang budak-budak kampung sekalipun, walaupun namanya budak kampung, tetapi mereka tidak alamiah lagi. Kan? Mereka duduk di kampung tapi mereka pegang handphone. Saya duduk di kampung tapi saya bermain lastik, lastik burung, terjun lempaya, terjun sungai. Itu zaman saya tahun 70-an. Dan benda itu tak akan kembali lagi. Jadi macam awak semua sekarang hidup di zaman yang moden seperti ini, okey, terimalah kemodenan seadanya. Tetapi kalau kita nak berkecimpung dalam lagu-lagu rakyat, pantun, kita harus berundur kembali ke satu masa silam yang awak sendiri pun tak pernah mengalami itu. Saya mungkin bernasib baik, orang-orang yang lahir tahun 60-an seperti saya ni adalah orang yang dipanggil sebagai the gold baby, kan? Anak emas. Dia lahir sewaktu zaman, kalau saya belajar zaman typewriter. Jadi saya pandai typewriter, sekarang juga saya pandai berkomputer. Tapi awak tak pandai typewriter. Kan? Saya pandai melastik burung dan saya juga sekarang pandai untuk main pinball. Kan? Awak tak pandai lastik burung. Kan? Jadi orang yang macam saya ini adalah orang yang sudah mengalami hal-hal yang seperti itu. Okay? Itulah kelebihan jenis baby boomer seperti saya. Kan dia berlainan dengan awak, kan? Awak mempunyai kehidupan yang tersendiri seperti itulah. Jadi pantun sudah menjadi sangat tradisional bagi generasi Z, generasi Y, generasi milenium seperti awak semua. Okay. Baik, okey. Berdasarkan apa yang Cik Fauzi cakap tadi, menelusuri alam merupakan salah satu kunci untuk kita mencintai puisi-puisi bahasa Melayu ini. Baik, kita akan terus ke soalan ketiga. Baik, kami sedia maklum bahawa Encik banyak terlibat dalam pelbagai program di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang puisi tradisional ini. Justru soalan saya yang ketiga ialah, apakah perkembangan terkini Encik dalam industri penulisan lirik lagu dalam bentuk pantun?
Cik boleh mungkin Encik ada buat buku, antologi atau bengkel dan sebagainya. Secara khusus untuk penulisan lagu rakyat ke atau penulisan pantun secara khusus tak ada, tapi secara umumnya banyaklah yang saya hasilkan. Saya ingat yang terkini yang terbaru yang terkini sekali ada satu kertas kerja yang saya hasilkan. Ini unsur-unsur seksualiti dalam pantun. Ini pun kalau pelajar-pelajar SEM 2, semester 2 kan, PPI SMP semester 2, dia akan ada lah tajuk itu, seksualiti dalam pantun. Artinya saya menganalisis pantun-pantun dalam buku ini misalnya. Ini pantun yang, tapi ini dah di photostate. Ini pantun Melayu disunting oleh R.J. Wilkinson dan R.E. Wimster, terbitan Melayan Publishing House Limited tahun 1961. Ini buku lama. 61. Buku ini satu ketika digunakan oleh pelajar-pelajar untuk mengkaji bahasa Melayu. Untuk mengkaji bahasa Melayu buku ini. Ini dah tak ada buku nadir dah panggil. Hanya ada dalam bentuk microfiche di dalam bahasa pustaka. Baik. Jadi dalam buku ini, dalam sukatan pelajaran PP Bahasa Melayu BBMB 3193 PPSMB semester 2 ada satu tajuk iaitu seksualiti dalam pantun. Ramai rakan-rakan saya sendiri bertanya kepada saya, macam mana nak buat ni kan? Macam mana nak buat? Artinya ada ke pantun-pantun yang bercakap seksualiti seperti itu? Saya kata banyak, sangat banyak sekali. Kan? Dia bukan pantun lucah. Kan? Bila kita berbicara tentang seksualiti, kita tak berbicara tentang kelucahan. Walaupun kita lihat tu ada unsur-unsur kelucahan dia. Tetapi dalam pantun, dalam puisi, dia tidak dipanggil sebagai lucah. Dia erotism. Erotism ni ialah secara mudahnya kita kata lucah. Tapi lucah ini kalau kita mudah ceritalah. Kalau kita nak bayangkan, kalau kita lukis orang telanjang dan kita nampak objeknya orang telanjang, yes, itu lucah. Kan? Tapi dalam pantun kita tidak ada gambar, kan? Tidak ada gambar. Di mana kuang bertelur atas lata di ruang batu, di mana abang nak tidur atas dada di ruang susu. Kan? Itu saja. Kan? Dia tidak ada gambar. Jadi artinya yang tu hanya masuk dalam kepala kita. Masuk dalam kepala kita sebagai itu. Jadi itu dipanggil erotism. Kan? Artinya dia tidak terbentuk, dia hanya tergambar. Macam mana kita nak gambarkan? Macam itulah. Kan? Ataupun kalau kita kata dia anak buaya mudik ke hulu, nampak sedikit tulang ridipnya, anak dara duduk di pintu, nampak sedikit ujung titiknya. Kan? So benda tu ada gambar pada kita. Macam mana saja bahawa kita nak gambarkan, itu terpulang pada kita. Kan? Jadi di situ, dalam pendidikan seksualiti, artinya kita hendak mengajar anak-anak kita, kan? Anak kita, terutama yang remaja ini, agar mereka sentiasa menjaga kehormatan diri, menyayangi kehormatan diri mereka. Kan? Sama ada lelaki ataupun perempuan, kan? So bila kita bercakap hal-hal seperti orang tua-tua yang dahulu telah mengatakan begitu, artinya kita kena jaga, kan? Jadi artinya perkataan susu misalnya, perkataan tetik misalnya, itu adalah perkataan yang pada satu ketika dianggap sebagai tabu, dan sekarang pun kita masih mengakalkan itu sebagai tabu. Dan akibat daripada itu mungkin sampai ke remaja pun kita tidak rasakan bahawasanya alat kemaluan itu sesuatu yang perlu kita jagakan betul-betul. Sebab itu akhirnya kita banyak terjerumus ke dalam berzina lah, kemudian pergi melacurkan diri dan sebagainya, kerana kita tak merasakan bahawasanya alat kemaluan kita itu adalah sesuatu yang suci yang perlu kita pelihara. Itu orang tua-tua kita dah cakap dulu kan. Tapi kita tak ambil hirau. Jadi benda-benda yang seperti itulah. Jadi itu antara kajian saya yang terbaru. Dan
kalau dari segi buku, insya-Allah nanti dalam apa tu, waktu saya pergi sana dulu, kalau sesiapa yang berminat pun dia boleh dapatkan buku-buku kecil saya yang saya buat itu, apa tu, penciptaan dan penghayatan puisi tradisional. So dalam itu saya membincangkan bagaimana kita nak mencipta dan mempersembahkan pantun, syair, gurindam, sloka, gurindam. Apa tu, nazam. Nazam. Dan saya juga ada buat satu apa tu, kajian juga yang saya bentangkan sempena dengan persidangan syair ASEAN di Kuantan. Saya ingat beberapa bulan lepas. Ini syair Asyikin. Syair Asyikin karya Tuk Saibuddin Zainul Abidin, seorang ulama Pahang. Okay. Jadi di sini saya melihat apa tu unsur-unsur apa tu pendidikan yang ada dalam syair ini. Dan satu lagi yang pantun yang saya bincangkan hari itu, yang saya bentangkan sewaktu di Riau, sewaktu saya pergi ke sana di Universiti Riau sana. Unsur-unsur apa unsur-unsur keberahian dalam pantun. Artinya pantun-pantun berahi. Dan ada juga syair-syair berahi. Menyentuh hal-hal keberahian. Okay, keberahian. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh bincangkan. Dan dari segi bengkel, saya sehingga sekarang juga masih lagi terlibat dengan bengkel-bengkel di Dewan Bahasa Pustaka untuk guru-guru dan untuk pelajar. Dan juga untuk Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Saya baru selesai melatih jurulatih untuk seni berbahasa, pantun, syair, gurindam, sloka, lagu rakyat. Lebih kurang 80 orang guru untuk jurulatih seni bahasa. Dan juga pada 26 hari bulan nanti saya akan ke Temeloh untuk bersama-sama dengan 150 orang pelajar bagi bengkel penghayatan puisi tradisional daerah Temeloh. Itu antara apa tu penglibatan lah yang insya-Allah lah boleh saya teruskan sementara kesihatan masih mengizinkan. Okey. Insya-Allah Encik. Baik, membaca Jambatan Ilmu, siapa yang berminat, bolehlah kita ejak-ejak untuk dapatkan buku daripada Encik Fauzi tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita dapat tahu bahawa bidang pantun ini merupakan suatu bidang yang sangat luas. Bukan sahaja untuk memberi nasihat, untuk teka-teki, untuk berhibur. Malahan kita boleh mencipta satu karya yang menekankan pendidikan khusus seperti yang diterangkan Cik Fauzi, iaitu pendidikan untuk seksualitis dan sebagainya. Baik, pada pendapat saya, setiap orang mempunyai sekurang-kurangnya satu karya yang tersendiri yang menggambarkan perjuangan diri mereka dalam sesuatu bidang. Oleh itu, soalan keempat saya, apakah karya yang paling dibanggakan sepanjang perjalanan Encik dalam bidang penulisan lirik lagu melalui pantun dan penulisan puisi tradisional? Silakan Encik. Okay. Kita sebagai seorang ahli akademik ini tentulah sangat berpuas hati lah seandainya kita dapat membentangkan kajian-kajian kita kepada khalayak, bukan sekadar di peringkat IPG, peringkat negeri, peringkat Malaysia, malah peringkat di luar negara. Jadi dahulu saya sewaktu dalam perkhidmatan saya memang sasarkan sekurang-kurangnya ada 3 hasil kajian saya akan saya bentangkan khusus untuk puisi tradisional, iaitu satunya di peringkat IPG sendiri, di peringkat maktab saya, kemudian yang keduanya di peringkat Malaysia, kebangsaan, dan satu lagi peringkat antarabangsa. Dan alhamdulillah sepanjang perkhidmatan saya sentiasa menjaga KPI saya tu, KPI saya sendiri. Jadi saya banyak sekali membentangkan kertas-kertas kerja di negara-negara ASEAN, di Brunei, di Singapura, di Thailand, di Indonesia. Untuk dalam pelbagai topik lah, terutamanya menyentuh tentang puisi tradisional. So menyentuh tentang bidang puisi tradisional, saya rasa yang paling saya rasa seronok dan puas hati, pertamanya saya adalah orang yang
memperkenalkan seloka Pak Kadu. Sebelum tu orang tak tahu macam mana rupa seloka kan. Rupa seloka. Dan saya juga adalah orang yang pertama sekali memperkenalkan bagaimana melafaz mendendangkan gurindam. Itu saya ingat sekitar tahun 92 dahulu. Sewaktu saya mula-mula menjadi pensyarah. Saya diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk memperkenalkan gurindam, memperkenalkan seloka dalam satu persidangan pendidikan kebangsaan. Itulah kali pertamanya khalayak mendengar bagaimana lagu gurindam dan lagu seloka dicipta. Jadi dalam konteks itu seloka itu saya tak tahu macam mana boleh terciptanya seloka tu, sebab satu ketika saya rasa tahun-tahun 80-an bila saya mengajar tingkatan 6, pelajar-pelajar saya bertanya macam mana seloka tu kan, saya tak dapat nak jawab kan. Lepas tu satu ketika saya diundang oleh Jabatan Kebudayaan Negeri Pahang untuk membuat kajian lapangan tentang hal-hal tradisional, apa-apa sajalah, termasuklah syair, gasing, wow dan sebagainya. Jadi saya pun mengayau dalam kampung-kampung, sampai di satu kampung, saya ingat kampung Kuala Wow ataupun kampung Lubuk Paku ke di Maran tu, saya mendengar tradisi dia orang menumbuk emping sambil berlagu kan. Jadi saya tanya dia, lagu apa tu? Dia kata itulah seloka. Oh, seloka, saya kata. Seloka kata macam tu. Jadi saya pun kebetulannya waktu saya masuk dalam kelas, ada satu puisi seloka terikat dalam teks itu. Saya pun dendangkan seloka itu dengan menggunakan puisi itu. Buah pinang, buah belimbing, ketiga dengan sebuah mangga, sungguh senang berbini sumbing, walau marah ketawa juga kan. So itulah peringkat awal tercipta lagu tu kan. Selepas daripada itu saya pun menggunakan seloka Pak Kadu. Kan, saya kata, oh ada satu terus seloka terikat. Itu nama seloka terikat. Saya kata, buah pinang, buah belimbing, ketiga dengan sebuah mangga, sungguh senang berbini sumping, walau marah ketawa juga. Itu dalam teks. Teks tingkat 6. Kan? Itu namanya seloka terikat. Jadi ada lagi satu bentuk seloka yang namanya seloka bebas. Aduhai malang Pak Kadu, ayamnya menang kampung tergadai. Kan? Jadi saya pun ambil seloka itu dan saya cuba lagukan seloka itu dengan menggunakan irama tadi. Dan kali pertama saya persembahkan sewaktu persaraan pengetua saya di sekolah. Saya persembahkan. Aduhai malang Pak Kadu, ayamnya menang kampung tergadai, ada sekian tu. Kan? Lepas tu bila saya datang ke maktab, saya perkenalkan lagu itu. Sehinggalah kemudiannya bila Komsah dilaksanakan, benda itu menjadi popular, menjadi viral. Sehingga datanglah Ruslan Madun, kemudian jumpa dengan saya, ambil lagu tu, kemudian dia nyanyikan. Dan sudah tentu sangat cantik kan Ruslan Madun adalah seorang penyanyi. Kan? Suara saya bukan suara penyanyi. Kan? Dan satu ketika saya jumpa dia pun masuk ke dalam poket saya 300 ke 400 ringgit. Saya kata, duit apa ni? Dia kata itu seloka Pak Kadu kau telah menjadi juara carta lagu-lagu Malaysia. Dia kata lagu-lagu Malaysia. Radio Pantai Timur selama 10 bulan berturut-turut. Saya kata, oh, iya ke? Kan? Jadi itu antara kebanggaan saya, di mana saya adalah menjadi pencipta dan orang yang memperkenalkan seloka Pak Kadu sehingga dia menjadi satu trademark seloka lah. Trademark seloka. Okey, itu saja untuk peringkat ini. Ya, okey. Baik, terima kasih Encik untuk penjelasannya. Baik, bukan calang-calang orang ya, sebab yang mencipta seloka ni seperti yang kita tahu memang irama-iramanya memang suka untuk didendangkan. Baik, seterusnya kita akan terus ke soalan kelima. Kami semua sedia maklum bahawa Encik mempunyai pengalaman yang luas dan kepakaran yang mendalam mengenai bidang puisi tradisional. Untuk soalan kelima, apakah matlamat dan cita-cita Encik sepanjang berkecimpung dalam bidang ini, terutamanya untuk diri sendiri, masyarakat dan negara? Silakan Encik.
ini satu soalan yang baik, tetapi agak menyentuh perasaan saya lah, agak menduka citakan saya. Kalau ditanyakan pada Ruslan Madun ke, ditanya pada arwah Pak Ngah ke, ditanyalah pada itu kan. Inilah antara soalan yang agak menyentuh perasaan. Memanglah saya sudah mengajar di maktab selama 28 tahun. Saya mengajar KSPK, saya mengajar KDP 14 minggu, saya mengajar PPG, saya mengajar PGSR. Saya lebih mengajar cikgu-cikgu. Saya kebelakangan ini saja baru saya mengajar pelajar-pelajar selepas kumpulan cikgu-cikgu PPG, Pensiswazahan Guru, selesai tahun 2015, saya pun terpaksa beralih untuk mengajar pelajar-pelajar. Kalau tidak, saya hanya mengajar guru-guru, mengajar memberi kursus pada guru-guru. Jadi saya rasa puluhan ribu dah pelajar-pelajar saya, dan sehingga ke hujung-hujung suatu saya nak bersara, ya, kawan-kawan saya di PPG, di IPGM sentiasa bertanya saya, apakah saya sudah meninggalkan pelapis dalam kalangan pensyarah-pensyarah untuk meneruskan legasi ini? Saya pun tak dapat menjawab. Ini seperti mana yang awak tanya macam ni kan. So kalau tanya pada saya kan, harapan saya sebenarnya tentang lagu rakyat ke, tentang pantun, dengan syair, guna slogan, akan ada orang yang akan meneruskan. Sebab itulah Arifin Said sampai sekarang pun masih terlibat. Ruslan Madun sampai sekarang pun masih terlibat. Dan alhamdulillah pada sekarang kita ada kumpulan-kumpulan yang baru, misalnya Dr. Syafatul Sarah Silahuddin di Semaya. Kita ada bekas-bekas pelajar saya, misalnya Amirah, kemudian Zafirah, kan, yang masih nak meneruskan sekurang-kurangnya untuk persembahan pun tak apalah, persembahan syair ke misalnya kan. Jadi kalau ditanyakan matlamat cerita untuk diri sendiri, pertamanya memanglah saya berkecimpung dalam bidang ini, tidak ada paksaan daripada orang lain, walaupun hakikatnya saya nak gunakan bahan yang saya ada itu untuk anak-anak murid saya, untuk parti-parti saya, untuk guru-guru yang saya latih, untuk jurulatih saya, ya. Dan saya akan rasa gembira seandainya benda-benda itu berguna untuk mereka. Itu untuk diri saya sendiri kan. Dan saya selalu beritahu kepada rakan-rakan saya, sebenarnya mencari bahan-bahan tradisional seperti ini, dia sebenarnya terbit daripada diri kita sendiri. Cinta kita sendiri. So kalau kita rasa cinta, kita sendiri kena mencari. Sebab nak mendapatkannya bukan mudah. Anda kena pergi ke kampung-kampung sana, kena rajin bertanya orang-orang tua begini kan. Tanya, katakan pantun yang mudah-mudah. Apa tu? Pucuk pauh 5 batu, anak 9 di tapak tangan, tuan jauh 1000 batu, di mata hilang di hati jangan. Apa itu pucuk pauh 5 batu? Apa itu anak 9 di tapak tangan? Ramai tak tahu tu, kan? Sehingga bila kata, macam mana ceritanya? Ceritanya orang tu pergi ambil pucuk mempelam. Lepas tu dia pun ambil anak ikan 9 letak kat tapak tangan. Takkanlah anak ikan 9 dengan pucuk mempelam letak kat atas tapak tangan, kita nak kaitkan dengan tuan jauh 1000 batu, di mata hilang di hati jangan. Ini pantun cinta. Orang bercinta tak ada kena-mengena dengan anak 9 tu. Tak ada kena-mengena dengan apa tu, pucuk mempelam itu. Kan? Jadi satu ketika saya pergi ke negeri Kelantan, saya pergi ke kedai emas. Jumpa dengan tukang emas yang lama. Tanya dia. Kata, ada tidak? Pernah dengar tidak? Dia kata ada. Jadi dia masukkan sebagai pucuk pauh 5 batu, batu delima yang diukir seperti pucuk pauh. Bentuk love. Batu delima tu bentuk love. Bukannya delima batu, tak ada. Dia adalah batu delima, dia inverse kata. Dan anak 9 dia adalah sebentuk cincin anak 9. Sebentuk cincin. Jadi bila kita bayangkan, ada cincin dengan cincin, nama cincin anak 9, macam kita kata cincin belah rotan, cincin kuku kambing. Kan? Cincin belah rotan itu adalah untuk pertunangan. Cincin belah rotan. Seperti rotan kita belah. Jadi itu cincin paling simple saja dibuat. Sesuai lah untuk kita nak merisi. Tapi bila kita sudah berkahwin misalnya, akan diberi cincin kuku kambing. Kuku
kami delima, diikat delima. Jadi artinya kita kena buat kajian sendiri. Jadi itu adalah untuk memuaskan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Ya. Dan untuk masyarakat sudah tentulah, saya mengharapkan guru-guru saya yang saya latih, pelajar-pelajar saya misalnya ya, seperti awak semua ini akan dapat gunakan, tapi agak apa tu ialah agak menyedihkanlah. Okey. Guru-guru yang telah saya latih berkali-kali, ada yang hadir khusus saya berkali-kali, hadir khusus saya. Bila jumpa saya dia kata, pandai lagi tak bersloka. Tak ingat dah. Sebab dia tidak amalkan. Pelajar-pelajar saya yang sewaktu di maktab, saya berikan dia A+. Memang dia cantik, bagus untuk membuat pantun. Bila saya mengajar, dia buat pantun. Secara individu, saya akan panggil, duduk depan saya. Secara individu. Duduk depan saya. Ya, kenapa dia pilih perkataan bunga tanjung? Apa sebab dia? Bunga tanjung, apa tu, kalau kata buah jambu 3 setangkai, buah jambu 3 serangkai, jatuh pula di depan mata. Ilmu apa yang tuan pakai sehingga saya jatuh cinta? Kan? So, kenapa dia pilih buah jambu 3 serangkai? Kenapa tu? Tapi akhirnya dia tidak amalkan. Jadi artinya kita mengharapkan supaya apa yang saya berikan kepada masyarakat tu dapat digunakan. Alhamdulillah saya banyak melatih jurulatih-jurulatih untuk PLKN, jurulatih-jurulatih untuk apa tu JKKN, jurulatih-jurulatih untuk Komsas dan sebagainya. Mereka itu menjadi pengamal. Alhamdulillah. Ya. Dan untuk negara saya mengharapkan supaya puisi-puisi tradisional itu banyak sekali. Ini misalnya yang saya nak bentangkan. Tunjuk ajar Melayu dalam pantun, gurindam dan sloka karya Tenas Effendi. Ini antara kerja-kerja terbaru saya nak buat satu kajian untuk dibentangkan di teknologi Indonesia ke mana kan. Jadi untuk negara misalnya. Jadi artinya kita hendakkan supaya bahan-bahan puisi tradisional berguna untuk pembangunan masyarakat negara. Dan yang ini pernah kita buktikan. Kita pernah menggunakan puisi tradisional ini untuk latihan khidmat negara, PLKN. Seluruh bangsa datang ke berhimpun dan kita ajarkan mereka pantun Sayyidina Selaka untuk membangunkan perasaan cintakan bangsa dan negara. Jadi saya rasa banyak sekali bahan-bahan yang kita boleh bincangkan untuk pembangunan diri sendiri, untuk pembangunan masyarakat dan negara melalui puisi tradisional. Okay. Terima kasih. Okay, Hakim. Alhamdulillah, terima kasih Encik atas soalannya. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada Gom Min Shuan untuk meneruskan pengajaran program pada hari ini. Silakan. Oh, ini yang menghubungi saya. Okay. Sesuatu karya yang dihasilkan oleh setiap penulis mestilah mempunyai tujuan dan matlamatnya yang tersendiri. Justru soalan yang saya akan kemukakan adalah apakah sumbangan Encik telah kongsikan dalam mempromosikan dan melestarikan bahasa Melayu melalui puisi tradisional di Malaysia? Okey. Jadi ini ada kaitan juga yang ditanyakan tadi tentang sumbangan saya lebih kurang lah kan. Yang pertamanya sudah tentulah saya banyak membentangkan kertas-kertas kerja lah, kertas-kertas kerja. Antaranya lah mungkin berguna di peringkat awal saya mengkaji pantun-pantun dalam Gendang Sarawak. Mungkin ada orang Sarawak tahu Bermukun kan, Bermukun, Gendang Sarawak. So saya bentangkan pemikiran cinta bermukun dalam Gendang Sarawak. Saya bentangkan pemikiran itu kepada guru-guru kaunseling. Terutama sekali tingkatan 4, 5, 6. Sebab saya dahulu sewaktu saya mengajar, saya pernah menjadi guru disiplin. Kan? Saya berhadapan dengan pelajar, dia bercinta. Tingkatan 4 dengan 5 dia bercinta. Kan? Tingkatan 6 bercinta. Ada seorang student saya tingkatan 6 sangat mencintai guru dia sendiri, cikgu dia sendiri. Sehingga dia tak mau belajar. Kalau cikgu tu tak mau kahwin dengan dia selepas dia STP, akhirnya cikgu tu mengaku dia akan kahwin dengan pelajar tu bila lepas STP. Kan? So saya tanya guru disiplin tu, kan? Kalau cikgu menjadi guru disiplin, cikgu nak buat apa dengan budak ini? Nak rotan? Tak boleh. Kan? Saya pernah sewaktu saya sekolah,
seorang guru disiplin saya tempeling pelajar, tempeling kawan saya bercinta, sesama kelas tu dia bercinta. Tempeling, hari-hari kena tempeling. Tak ada apa. Alhamdulillah selepas sekolah dia kahwin, sekarang anak 8. Ya. Jadi sekarang apa kita nak buat? So saya beritahu kepada cikgu itu, saya kata okey, sekarang cikgu nak pukul pelajar-pelajar cikgu bercinta tak boleh. Cikgu tidak boleh menipu, tidak boleh menedakkan pelajar-pelajar bila sudah masuk usia 16, 17, 18, 19, naluri dia untuk berkasih sayang akan muncul. Jadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru disiplin, sebagai guru kaunseling, kita kena ajar pelajar kita tidak galakkan dia bercinta, tapi kalau dia bercinta, kita kena ajar dia macam mana nak bercinta secara berhemah. Itu banyak saya ambil petikan. Nak berhemah macam mana? Okey, bila kita bercinta, kita kena pijak menilai orang yang kita cintai. Macam mana nak menilai? Pantun dah mengajar. Kan? Apa tu? Dari mana apa tu punai melayang, dari sawah turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Ajar pelajar kita. Nak bercinta bukan setakat tengok dengan mata. Wah, tengok handsome, tengok cantik. No. Dia mesti pergi kepada hati. Pergi kepada hati. Tengok. Okay? Artinya bila kita nak bercinta, jangan hanya semata-mata terpesona dengan pandangan mata. Asal handsome saja terus kita jatuh cinta. Asal cantik saja terus kita jatuh cinta. Orang tua kita dah mengajar sampai ke hati. Kan? Dan dalam bercinta, jangan lojuh sangat. Tak boleh. Terutama perempuan. Kan? Itu dah diajar. Kalau tidak kerana baju, kulangkah juga pin kerongsang. Kalau tidak kerana malu, kulangkah juga tabir melintang. Itu adalah dalam tradisi bermukun. Ada syekh gendang, yang perempuan main gendang, menyanyi. Kemudian ada juru tandak, penari, lelaki. Kemudian dia ada tabir. Kan? So, percintaan di antara yang perempuan memukul gendang dan penari lelaki hanya dipisahkan oleh tabir. Kan? Dan walaupun dia sentiasa berpantun-pantun bercinta di situ, kerana sewaktu saya mengkaji bermukun itu, daripada ada 5 atau 6 kumpulan mukun yang saya kaji, 5 pasangan daripada mereka bertemu jodoh di atas pentas mukun itulah. Kan? Jadi artinya sekarang, sewaktu dia bergendang, sewaktu dia menyanyi, mereka sebenarnya bercinta, tetapi mereka dihalang oleh tabir. Sebab itu katakan, kalau tidak kerana baju, kupatah juga pin kerongsang. Kalau tidak kerana malu, kulangkah juga tabir melintang. Jadi artinya, rasa cinta dia dikekang oleh perasaan malu. Orang sekarang, budak-budak sekarang, tak rasa malu. Berpeluk, bercium, begitu. Tak boleh. Kita kena ajar pada kita begitu. Kan? Ajar kesetiaan. Apa kena padiku ini? Di sana apa tu tunduk, di sini goyang. Apa kena hatiku ini? Di sana cinta, di sini sayang. Macam mana kan? Tak boleh macam tu. Kan? Kesetiaan adalah bercinta. So kena ajar. Artinya itu yang saya katakan pada guru-guru kaunseling itu, ajarlah pelajar kita, kalau mereka sudah bercinta, okey, raikan percintaan mereka. Tetapi ajar mereka untuk bercinta secara berhemah. Kan? Ajar. Baik. Jadi yang saya katakan itu antara sumbangan-sumbangan lah. Dan banyaklah antara yang saya ingat, misal kata apa tu pemikiran cinta bermukun dalam gendang Melayu Sarawak misalnya. Apa tu ya, yang tadi unsur-unsur seksualiti dalam pantun, pantun-pantun berahi, syair berahi, dan di samping kerta-kerta kerja yang berkaitan dengan apa tu bidang PNP lah, bidang PNP. Itu banyak saya lakukan dengan guru-guru di Singapura, Persatuan Guru-Guru Bahasa Melayu Singapura. Saya beberapa tahun lah berulang-alik daripada Malaysia ke Singapura untuk melatih guru-guru Bahasa Melayu di Singapura, khusus untuk mengajar puisi tradisional. Okay. Baik, jadi samping itu saya juga membuat buku, antaranya buku apa tu yang saya akan edarkan nanti, persembahan dan penciptaan pantun. Di samping itu banyak karya-karya saya dimuatkan dalam buku-buku antologi lah, antologi yang dibuat oleh IPGM, dibuat oleh Maktab dan sebagainya. Okay. Dan apa tu
sudah tentulah usaha kita untuk menduniakan puisi tradisional ni, kita harus keluar daripada Malaysia. Pergilah ke terutama negara-negara ASEAN kita ni, berkolaborasi dengan mereka di Thailand, Universiti Petani misalnya, Universiti Singapura, Universiti Brunei, universiti di Indonesia, untuk kita bertukar-tukar fikiran bersama-sama mereka. Di samping kita juga, saya juga berperanan sebagai penggubal kepada RMK, rancangan pengajaran, termasuklah rancangan lestari bahasa Melayu ini. Kita cuba masukkan dan kita cuba memberi satu dimensi baru supaya hal-hal itu dipertahankan. Termasuklah yang dikatakan unsur-unsur seksualiti dan pantun itu pun, itu antara yang saya sarankan kepada panel supaya kita dedahkan, kerana pelajar-pelajar kita ni sudah dewasa, sudah tu. So itu antaranya bagaimana kita nak mempromosikan ni. Okey, baik. Okey, terima kasih. Go. Okey, ada lagi? Soalan seterusnya ialah, apakah projek atau inisiatif yang telah Encik laksanakan dalam membantu mempopularkan puisi tradisional? Baik, okey. Bantuan-bantuan kepakaran biasanya saya salurkan terutama kepada Dewan Bahasa Pustaka. Ada 3 badan lah. Mungkin ada 4 badan utama. Satu, Dewan Bahasa Pustaka. Itu dahulunya untuk sewaktu pembentukan pertandingan syair, pertandingan puisi pelbagai kaum. Jadi itu antara yang saya terlibat dalam membuat dia punya kerangka asas, bagaimana nak buat tu. Begitu juga Dewan Bahasa Pustaka juga satu ketika dahulu dia buat Akademi Sastra untuk memilih munsi sastra. Kita ada munsi bahasa, kita ada munsi sastra. Jadi saya juga terlibat dalam membantu Dewan Bahasa Pustaka untuk membentuk kerangka modul munsi sastra. Juga saya juga membantu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. So kita sudah ada tiga modul sebenarnya. Di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian kita ada melahirkan, kita melatih jurulatih berbayar. Kita melatih jurulatih dalam kalangan guru atau bukan guru. Yang bidang saya adalah bidang seni bahasa namanya. So dalam bidang seni bahasa ni ada pantun, syair, gundam, sloka, nazam, lagu rakyat, bicara bait rama, kemudian pengacaraan majlis. So saya terlibat yang puisi tradisional ni. So kita akan latih mereka, kemudian kita akan beri ujian mereka, kita ujian amali dan praktikal. So sesiapa yang lulus saja, biasa selama 7 hari lah. So yang lulus kita akan berikan sijil, dan dengan sijil perakuan itu membolehkan mereka pergi ke sekolah-sekolah untuk melatih pelajar-pelajar ataupun guru-guru. Berbayar. Biasanya kalau guru dibayar mengikut dia punya grade. Kalau DG 41 itu 121 jam. Siapa yang bayar? Yang bayar itu mungkin PIBG ataupun mungkin JPN ataupun mungkin NGO, Satuan Bahasa Pustaka atau sebagainya. Okey. Itu masih saya terlibat ya. So yang itu kita ada modul 1 dan modul 2. Modul 2. Kemudian saya juga terlibat dengan Jabatan Warisan dan Kesenian Negara. Terutama sekali alhamdulillah kita sudah dapat menobatkan pantun sebagai harta warisan intelek UNESCO pada tahun 2017. Pantun sudah diterima. Dan sekarang kita sedang berkolaborasi dengan Indonesia untuk mengangkat syair sebagai harta warisan intelek UNESCO. Pantun mungkin kita boleh hidup sendiri kerana pantun selain pada Indonesia pun banyak guna, kita juga banyak guna, tetapi syair kita tak boleh buat sendiri. Kerana syair itu sendiri pun, orang yang mengarang syair itu sendiri pun adalah Hamzah Fansuri daripada Indonesia.
Dan syair banyak sekali diamalkan sekarang, masih diamalkan di Indonesia. Kalau kita pergi ke Medan, pergi ke Bukit Tinggi, pergi ke Padang, pergi ke Riau, banyak sekali majlis-majlis agama mereka mengamalkan syair. Tapi di Malaysia, syair sudah hampir dilupakan. Kecuali dalam bidang-bidang tertentu. Jadi artinya syair kita tidak boleh bersendirian, tak boleh bersendirian. Jadi saya antara salah seorang panel yang dirujuk dan terlibatlah untuk membantu pihak Malaysia dan pihak Indonesia untuk melestarikan syair sebagai harta intelek warisan UNESCO. Kita doalah mudah-mudahan satu ketika nanti UNESCO dapat terima syair ini seperti mana pantun. Pantun tak ada masalah dah. Pantun memang hak mutlak harta intelek orang Melayu Malaysia. Orang Melayu itu bukan sekadar di Malaysia. Bila kita sebut Melayu itu artinya Melayu archipelago. Melayu di Brunei, di Singapura, di Thailand, di Indonesia, di Madagaskar dan sebagainya. Itu Melayu. Jadi itu antara projek-projek yang saya laksanakan di samping membantu seperti sekarang lah. Seperti sekarang. Sementara badan masih sihat ni, insya-Allah lah saya bolehlah lagi membimbing sama ada guru-guru ataupun masyarakat umum ataupun pelajar-pelajar untuk melestarikan puisi tradisional terutamanya. Sama-samalah kita melestarikan. Okey. Okay, terima kasih Encik. Soalan yang seterusnya daripada saya adalah, bolehkah Encik berkongsi kisah ataupun pengalaman khusus di mana puisi tradisional telah memberikan kesan positif kepada komiti atau individu? Pengalaman khusus puisi tradisional memberikan kesan positif kepada komuniti ataupun individu. Ini agak sukar kita nak ukur ya. Kerana bila disebut kesan ini satunya dia bersifat individu itu sendiri, kan? Kita pun tak tahu sejauh mana mereka dapat merasakan kesan itu, kan? Tapi ya masih lagi ada anak-anak murid saya yang saya ajar mereka tahun 86, 87, 88, itu dah berapa puluh tahun ni. Lama kan? Hampir 40 tahun dah kan. Masih lagi kalau mereka jumpa dengan saya, masih lagi mereka gairah membincangkan bagaimana satu ketika dahulu mereka duk main gendang, mereka duk ketuk tu menyanyi depan itu dekat booth suatu pameran masyarakat Felda begitu begini kan. Jadi saya rasa walaupun benda tu telah berlangsung hampir 40 tahun, tetapi saya rasa kesan yang saya tinggalkan kepada pelajar-pelajar saya itu yang sekarang ni dah jadi macam-macam lah. Ada yang dah jadi engineer, ada yang jadi doktor kan. Kita pun rasa janggal juga seorang farmasis akan bercakap dengan lagu rakyat di depan saya kan. Tapi mereka beritahu, cikgu, dulu kan kita gini. Dia masih ingat lagi lagu-lagu, misal kata lagu burung kenik-kenik tadi, lagu tebang tebu lagi tadi misalnya kan. Lengkap dengan tarian-tariannya gitu kan. Dia masih ingat lagi. Jadi seorang engineer bercakap tentang pantun gitu. Cikgu, dulu saya pernah ingatlah kita berpantun bawah pokok ketapang tepi jalan tu begini kan. Ada satu dua pantun masih diingat kan. Jadi saya rasa itu adalah mungkin kesan kepada individu itulah. Jadi walaupun sekarang dia sudah bergelar engineer, telah bergelar farmasis, telah bergelar doktor kan. Tetapi mungkinlah disebabkan pengalaman praktik yang saya berikan. Sebab tu saya ajar kepada guru-guru saya kan. Kita jangan, bila kita mengajar sastra, ini sastra tidak hanya dalam buku. Ini bagus ya. Dr. Maria sudah awak berhubung dengan tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini adalah pengalaman praktik kan. Sebab dalam buku ni semua orang boleh baca kan. Dan kita sangat membosankan baca buku kan. Sangat membosankan. Benda-benda yang awak dapat sekarang tak dalam buku. Ya. Itu hanya ada pada saya dalam kepala saya selepas hampir 50 tahun saya terlibat dalam bidang-bidang macam ni kan. 40 tahun kan. Jadi begitu. Jadi kesan positif yang saya nampak terutama kepada guru-guru yang saya latih, guru-guru lah, banyak terlibat dengan guru-guru kan. Guru-guru yang saya latih tu macam mana saya nak kata kesan positif. Mereka berminat. Dia begini keadaannya.
awak nak buat lagu rakyat, awak nak bersyair. Bersyair ini dia adalah menyanyian. Ya. Lagu rakyat pun nyanyian. Ada seorang pelajar saya, cikgu lah, GPK, cikgu saya, apa tu, pelajar saya, pelajar KSPK. Dia sangat berminat dengan apa yang saya ajar. Khusus tahun, sangat berminat. Dan dia beritahu saya, dia kata, dia boleh nak jadi duplicate Cik Fauzi. Dia kata, okey, silakan. Kan. Tapi saya tahu dia tidak berupaya. Pasal dia tidak boleh menyanyi. Dia tidak boleh main gendang. Kan? Saya kata boleh main gendang. Saya dah ajar dia main gendang. Tak boleh. Suruh dia bersaing. Suara tak ada. Macam ini selain daripada minat kita kena juga ada bakat. Sebab tahu awak tengok misalkan Roslan Madun sangat cantik dia punya pasal dia suara dia bagus. Syafa katakan suara dia bagus. Dan suara dia bagus. Awak dengar dia bersaing pun awak rasa best lah syair kan. Tapi bila awak sendiri buat tak sedap. Kan? Jadi artinya kesan kepada seseorang itu dia berbeza-beza. Tetapi percayalah kalau kita membuat hal ini secara praktis kita berikan bukan sekadar ilmu tapi kita sertakan dengan praktis seperti ini, pelajar-pelajar kita ataupun anak-anak murid kita atau orang yang kita beri kursus, dia akan ingat pada kita sampai bila-bila. Dia akan rasa seronok dengan benda itu. Walaupun dia tahu dia tidak berbakat, tapi dia seronok. Dan benda-benda seperti ini sepanjang saya terlibat, memang sepanjang kalau kita beri kursus itu, kursus biasanya 5 hari. Kan? Hari mula-mula tu memang masih blur, tak tahu apa. Masuk hari kedua, bila kita sudah mula bersyair, kita sudah mula menyanyikan pantun, sudah mula bersloka, dia sudah mula seronok. Dan masuk pada hari terakhir itu sampai kita beritahu, kursus dah berakhir dah. Dia kata, sudah berakhir. Boleh sambung lagi ke? Begini. So, artinya, mereka atau komuniti itu, dia berminat. Tetapi, mungkin dia tidak jumpa dengan jurulatih yang dapat memberi praktikal kepadanya. Jurulatih itu hanya cakap saja begini. So, peserta-peserta itu akan boring. Tapi kalau kita dapat libatkan mereka akan. Jadi artinya baik secara individu atau baik secara komuniti, ya. Dan benda-benda macam ini jangan susah hati, kan. Awak pergi menghadiri orang buat bengkel lagu rakyat. Pergi menghadiri orang buat pertandingan syair, pertandingan sajak. Tengok-tengok ada 10 orang. Pertandingan sajak, baca sajak. Kita di sini dekat rumah saya ni ada nama dia kebun puisi. Setiap hari Sabtu hari Ahad akan ada macam-macam lah. Baru-baru ni ada sastrawan negara Zulun Hasan, ada Rahman Syahri, ada yang baru lepas ni Lim Switin ada kat sana, kan. Satu hal. Khalayaknya 30 orang, 40 orang. Dia tak seramai macam konsert. Sebab puisi adalah sesuatu makanan ruh, makanan jiwa. Jadi hanya orang-orang yang, sebab bila kita berpuisi, kita menikmati keindahan kata. Hanya keindahan kata je, kan. Kalau awak pergi tengok lukisan, awak akan tengok warna. Oh, seronok, kan. Awak pergi tengok konsert, oh, tengok orang menyanyi dengan ada gitar, ada itu. Tapi bila awak pergi tengok orang mempersembahkan sajak, dia hanya kata, kan. Jadi awak duduk dengar perkataan, kan. Awak berpantun, dengar pantun, kan. Dengar, hanya mendengar. Apalah indahnya, kan. Oh, kajang tuan, kajang berlipat, kajang hamba mumpung layu, dagang tuan, dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Apanya indah, kan. Tapi kalau kita dapat, oh, kajang tuan, kajang berlipat, masuk dalam kepala kita, kajang, sah masuk. Kajang tu apa? Tikar. Kan? Tikar tuan. Oh, tikar tuan ini sudah tentu berlipat-lipat. Pasal dia banyak, pasal dia tuan. Dia bos, orang kaya. So, dia banyak tikar, berlipat-lipat. Kajang hamba. Oh, ada satu kajang, tikar, kepunyaan hamba, kepunyaan masyarakat yang hina dina. Kajang hamba mengkuang laju.
dah dibuat daripada perempuan, dah layu. Itulah tikar yang digunakan untuk makan, itulah untuk tidur, itulah untuk sambut tetamu dan sebagainya. Dah layu dah dia. Wah, perbezaan antara dua derajat. Satu tuan, satu hamba. Kan? Yang dibezakan adalah tikar. Kenapa dipilih tikar? Tikar ini dalam budaya Melayu adalah kita nak sambut seseorang. Kita nak memuliakan seseorang. Sebab tu dipilih tikar. Kan? Kita tak pilih permadani. Orang Melayu tak pakai permadani. Dia pakai tikar. Bila kita pergi majlis perkahwinan, dia akan hamparkan tikar. Bila hamparkan tikar, kita tahulah si tuan rumah sangat berbesar hati menyambut kedatangan kita, memuliakan kita. Sebab itu dikatakan tikar. Tapi kalau kita tak dapat menikmati keindahan kata itu, kita pun apa ni? Kan? Apa ni? Tak ada. Jadi artinya kesan positif kepada komuniti atau kepada individu itu bergantung kepada sejauh mana kita dapat menghadamkan diksi-diksi atau menghadamkan perkataan-perkataan dalam puisi. Kerana puisi hanya permainan diksi. Permainan diksi. Walaupun kita lagukan sebenarnya. Dilagukan. Usman Awang buat apa tu Sadak Kekasih. Kan? Dilagukan. Akan ku pinta buih. Kan? Kita pun dengar. Dia punya irama tu kita tak ambil kira sangat kan. Akan ku pinta buih menjadi tali mengikatmu. Akan ku anyam gelombang-gelombang menjadi hamparan ranjang tidurmu. Akan ku petik bulan bintang timur menjadi kerongsang menyinari dadamu. Akan ku colok bulan gerhana menjadi lampu menyuluh rindu. Wah. Melodi kita ketepikan, yang kita nak tengok macam mana seorang kekasih itu memetik buih pinta jadikan tali untuk ikat kekasih dia. Memang kekasih itu diikat, tetapi diikat dengan buih. Siapa tak nak kan? Kita bukan ikat dengan tali kerbau. Jadi diikat dengan kasih sayang. Tapi kalau kekasih itu kita ikat dengan tali kerbau, besok terus dia cabut lari. Tetapi disebabkan kekasih itu kita ikat dengan pintalan buih, dia akan setia dengan kita sampai bila-bila. Cantik tu. Jadi bahasa itulah kita nak dengar. Jadi kita menonton orang berpuisi tradisional, berbalas pantun ke, bersyair ke, bergerindam ke, bersuka ke, tidak sama macam kita menonton konsert. Konsert itu untuk kita berhuha-huha. Tetapi menonton puisi, kita nak menikmati keindahan kata. Okey. So itulah lebih kurangnya. Tak tahu kau faham ke tidak tu. Wallahualam. Okey. Faham je, jelas. Okey. Okey, baiklah. Semestinya berbagai cabaran dan rintangan telah dihadapi untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualiti. Oleh itu, soalan ke-9 yang akan saya ajukan kepada Encik adalah, berdasarkan pengalaman Encik Fauzi, apa cabaran terbesar yang perlu dihadapi sepanjang berkecimpung dalam bidang ini? Okey. So saya fahamnya ni maksudnya untuk satunya untuk mengapresiasi puisi lah. Apresiasi dia dua, apresiasi ni. Bila sebut apresiasi, bila awak nak mengajar apa benda tentang puisi ni, dia ada 3 benda. Satu, awak mengajar ilmu dia. Ilmu, katakan pantun. Satu, awak mengajar pantun. Apa ilmu pantun? Bentuk pantun, itu ilmu. Yang kedua, awak akan mengajar dia menulis pantun. Kan? Menulis pantun. Yang ketiganya, awak akan mengajar dia mempersembahkan pantun. Ada 3 benda. Ilmu, persembahan, penulisan. So yang persembahan penulisan ini adalah apresiasi. Apresiasi. So yang ni saya nampak di sini yang tanyakan tadi tentang kalau saya letakkan dia sebagai jurulatih sebab saya banyak pengalaman sebagai jurulatih ya. Jurulatih dan juga pensyarah lah kan. Cabaran terbesar satunya katakan untuk persembahan. Persembahan kita boleh buat macam-macam persembahan.
kita boleh nyanyikan dia, kita boleh lakonkan dia, kita boleh tarikan dia, macam-macam untuk kita persembahkan. Baik. So yang ini memerlukan bakat. Memerlukan bakat. Kalau awak nak dramakan dia, memerlukan bakat theatrical, orang yang boleh berteater. Kalau awak nak suruh orang tu menyanyi, memerlukan bakat untuk menyanyi. Kan? Kalau awak nak suruh tarikan dia, awak buat satu pantun katakan, apa dikelik di dalam raga, apa dikelik sayang di dalam raga. Okey, ikan apa tu ayam bidik kan. Lagu rakyat ayam bidik kan. So lagu tu dinyanyikan dan ditarikan. So untuk menari perlukan bakat menari. Kan? Jadi hambatan utamanya adalah soal bakat. Soal bakat. Kita ada 40 orang pelajar, bukan 40 orang boleh menyanyi. Kan? Hanya ada 10 orang saja atau 5-6 orang saja boleh menyanyi. Dalam satu maktab, untuk dapatkan orang yang boleh bersyair, satu maktab itu ada 300 orang. Pensyarah akan buat pemilihan. Hanya ada 6 orang saja yang boleh bersyair. Itu pun tak tentu juga. Kan? So artinya bakat. So hambatan utamanya adalah soal bakat. Itu yang saya katakan tadi ya. Walaupun ada pelajar saya yang nak duplicate macam saya kata okey silakan. Kan? Silakan. Kan? Tetapi saya pun tahu, akan saya beritahu dia, awak ni memanglah hasrat tu tinggi, tapi sebenarnya awak tidak berbakat. Awak tidak berbakat. Mungkin awak boleh mencari ilmu, tetapi untuk menyampaikan ilmu awak tak boleh. Awak tahu tentang sloka, tapi untuk mendendangkan sloka awak tak boleh. Suara awak tak sampai. Kan? Awak pun tak pandai bergendang. So tak boleh. Awak kena akui hal itu. Nah. Kalau misalnya kata macam Ruslan Madun, suara dia bagus. Dia boleh menyanyi. Kerana memang dia suara penyanyi. Dia juga boleh bermain alat muzik. Dan dia boleh tune. Kan? Saya dedahkan kepada dia. Saya biasa berkolaborasi dengan Ruslan Madun. Ini pengalaman. Berkolaborasi dia. Katakan saya dapat satu irama. Kan? Atau irama apalah. Kan? Saya pun beritahu dia, okey begini. Kan? Sama ada saya suruh dia dengar daripada handphone atau saya nyanyikan sedikit, dia pun dengar. Nanti 2-3 hari kemudian dia dapat buat lebih baik daripada itu. Sebab apa? Sebab dia dapat dia punya tu. Dia tahu dia punya tu, tune dia dan sebagainya gitu. Orang lain dengar 4-5 kali dengar pun tak dapat buat. Ini pengalaman saya kalau saya buat fikir. Jadi itu kalau kita buat persembahan. Yang kedua, kalau kita nak buat penulisan. Penulisan hambatan utama dia kerana student itu atau ahli itu muflis kata. Miskin kata dan muflis kata. Perkataannya terlalu terhad. Bila awak nak buat satu-satu puisi ini, satu-satu benda itu, bahasa Melayu ini dia bersifat mantik. Bila kita kata padi, kita bukan sekadar kita kena kenal apa itu padi. Jadi dalam bahasa, satu peringkat yang mula-mula sekali adalah peringkat kenal. Kan? Kenal itu artinya kita tahu. Bila kita sebut padi, kita kenal dan kita tahu padi. Dia tidak akan bertukar dengan apa benda itu. Kan? Lepas itu, sudah kita kenal dengan itu, okay, kita akan pergi kepada peringkat dia punya maksud. So, apa maksud padi? Padi adalah satu sejenis bijirin yang menjadi kemudian diproses menjadi nasi makan ruji orang Melayu gini-gini. Itu maksud. Kemudian kita kena tahu dia punya erti padi itu. Padi pada orang Melayu apa erti dia? Kan? Awak kata ikan patin. Saya ni tak minat ikan patin, tak boleh makan ikan patin. So bila saya tahu ikan patin, saya kenal ikan patin. Sedap ke ikan patin? Sedap lah kot. Sebab saya tak pernah makan ikan patin. Tapi bagi orang yang peminat ikan patin, bila sebut ikan patin tempoyak, meleleh hai liu dia. Kan? Berarti dia kenal patin, dia tahu patin, dia dapat rasa ikan patin tempoyak tu macam mana. Sebab tu bagi orang Melayu, kalau disebut padi
padi ini bukan sekadar padi, tetapi dia bagi orang Melayu sangat dihormati. Pada sampai ke ada semangat padi. Padi itu ada semangat. Puja semangat padi satu ketika tahun 60-an. Sebab tu kalau awak tengok dalam entry kalau kita buka katakan apa tu pantun warisan agung, ada 4,010 rangkap pantun. Ribuan daripada pantun-pantun itu ada entry tentang padi. Padi paling banyak dan padi sentiasa disatukan dengan hati. Apa kena padiku ini, di sana sangkut, di sini goyang. Apa kena hatiku ini, di sana sangkut, di sini sayang. Dari mana pula melayang? Dari sawah turun ke padi. Dari mana datangnya sayang? Dari mata turun ke hati. Jadi padi sentiasa dikaitkan dengan hati, hati sentiasa dikaitkan dengan cinta. Kenapa? Sebab bagi orang Melayu, dia sangat mencintai padi. Sebab tu orang Melayu tanam padi. Kan? Jadi artinya kalau saya cabaran yang paling banyak saya dapati, kalau kita nak buat persembahan, nak mempersembah, masalah bakat. Kalau kita ada orang yang berbakat, alhamdulillah. Itulah yang kita tengok waktu kita buat apa tu bengkel mencari jurulatih seni bahasa. Buat apa tu simulasi dan juga buat praktikal. Suruh dia menyanyi. Ada peserta bukan sekadar nak menyanyi, nak tepuk tangan tak boleh. Saya kata okey, sekarang lagukan apa tu tepuk amai-amai sambil bertepuk tangan. Tepuklah amai-amai, belalanglah kupu-kupu. Kan? Sono. Ini dia menyanyi itu dengan tepuk tangan. Tepuklah amai-amai, belalang. So macam mana kan? So out. Saya kata minta maaf, saudara fail. Kan? Walaupun dia datang naik bas. Oh tolong cik, saya dah naik bas datang kemari. Saya daripada Perlis sini datang kemari. Naik bas dah habis RM100, sewa hotel lagi. Yalah, awak nak jadi jurulatih. Kan? Kalau sekadar menyanyi, awak sendiri menyanyi dan awak sendiri tepuk tangan, itu pun tak sinkronis. Dan awak tambah lagi tak pandai pula bergendang. So macam mana dia jurulatih? Ini berbayar. Kan? Jadi bakat. Kemudian untuk penulisan, untuk kita menulis, ya awak kata kenapa susah sangat menulis? Memang susah. Pasal awak miskin kata dan muflis kata. Perkataan sangat terhad. Awak tak hanya tahu rumah. Banyak lagi. Dia ada gobuk. Kan? Dia ada danau. Dia ada dangau. Rumah pula ada rumah pangsa. Ada pula rumah teres. Ada pula rumah itu. Masing-masing itu dia, meaning dia berlainan. Saya duduk di rumah banglo. Wah, terus tergambar. Kaya dia ni. Saya duduk di rumah teres. Saya duduk di gobuk buruk. Kan? Dengan hanya menyebut rumah saja kita tahu status. Jadi itulah antara cabaran utama yang secara khusus yang saya hadapi waktu saya melatih, sama ada untuk persembahan ataupun untuk penulisan. Kalau yang dua yang dapat diatasi, insya-Allah. Okey. Okey, baiklah. Sebagai penutup soalan dalam berbicara santai kita pada hari ini, saya nak boleh ke Encik berkongsi sedikit pesanan kepada kami bakal guru yang akan mengajar suatu hari nanti berkenaan dalam mempromosikan dan melestarikan bahasa Melayu? Ini saya seronok menjawab ni. Tapi jawapannya panjang sebenarnya. Saya seronok menjawab. Okey. Saya harap yang bertanya dan yang mendengar ini pun diikhlas dan dia terbuka. Bila dia tanya ni bukan dia pura-pura, dia ikhlas dan terbuka. Okay. Apa yang saya harapkan? Sudah tentulah saya harapkan anak-anak saya ini kan, sama juga harapan saya kepada pelajar-pelajar saya dahulu dan guru-guru yang saya latih, dah puluhan ribu guru yang saya latih itu, supaya mereka dapat meneruskan legasi ini. Awak nak mengajar bahasa Melayu. Dan dalam bahasa Melayu, dia ada sastra Melayu, dia ada budaya Melayu, dia ada kesenian Melayu. Tak boleh pisahkan. Macam awak makan nasi. Dalam nasi itu, macam awak buat gulai lah, gulai asam pedas.
Awak nak pisahkan macam mana kan? Dah dalam itu memang dah ada ikannya, dah ada apa tu kacang bendinya, dah ada lengkuasnya, dah ada kunyitnya dan sebagainya. Itulah bendanya. Tak dapat nak dipisahkan begitu kan. Jadi bila kita mengajar bahasa Melayu, serentak dengan itu kita akan ajar dia sastra Melayu dan budaya Melayu. Awak nak mengajar tentang katakan apa tu lagu rakyat. Lagu rakyat yang timbul daripada permainan tradisional. So, awak kena tahu permainan tradisional timbul daripada main congkak, timbul daripada main tarik upih, timbul daripada main kejar-kejar, main sorok-sorok. Kan? Jadi kita kena tahu itu. Jadi sebab itu bila awak mengajar apa tu lagu rakyat ini, kita kena tahu dia punya sejarah. Awak nak ajar lagu Jong Jong Inai. Apa sejarah lagu tu? Awak nak ajar katakan apa tu lagu Indung Indung. Apa sejarah lagu itu? Awak nak ajar lagu Puteri Santubong. Apa sejarah di sebalik lagu itu? Kan? Malah awak nak mengajar Sloka Pak Kaduk pun. Apa sejarah di sebalik Sloka Pak Kaduk tu? Siapa Pak Kaduk tu? Kan? Jadi artinya kita serentak dengan itu kita akan menyentuh tentang sosio budaya. Jadi sebab itulah sewaktu kita nak membincang lagu rakyat ini misalnya ataupun tradisional, saya selalu akan sentuh dia punya soal sosio budaya terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan saya kena turun ke lapangan, jumpa dengan orang tua, cari sendiri. Kan? Macam mana dia benda ni? Barulah kita boleh, dari segi sejarahnya macam ni. Okay? Jadi saya mengharapkan supaya anda semua, anak-anak saya ini, bila kita mengajar bahasa Melayu itu, mengajarlah dengan budayanya, mengajarlah dengan sastranya. Awak mengajar lagu-lagu rakyat, lagu tradisional, dia bermain dengan bahasa. Jadi apa tu kesan kepada kita? Kita kenalah, terutama sebagai seorang guru, kena kayakan kita punya bidang bahasa kita. Macam mana cara nak kayakan bidang bahasa kita? Pertamanya, baca kamus, rujuk kamus. Sekarang lebih mudah, pakai handphone. Setiap kali jumpa saja, awak akan dapat tahu dia punya maksud. Tapi tidak semudah itu. Bila awak tahu dia punya maksud, awak kena kenal dia punya erti. Bila sudah tahu dia punya erti, awak kena tahu pula dia punya mana. Sebab itu bila saya suruh pelajar saya buat pantun, ataupun analisis pantun, ambil satu perkataan, Google, tengok dalam ni. Macam mana rupa perkataan itu? Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. So, apa dia kurik? Dia pun search. Ini sejenis buah. Macam mana rupa dia? Okay. Lukis atau ambil. Lepas itu, yang kedua, apa dia punya maksud? Kan? Maksud kepada kurik. Kenapa digunakan kurik dan kundi? Kan? Berbezakah antara buah saga dan buah yang kurik itu kundi, yang merah itu saga? Apakah ada perbezaan antara buah saga dengan buah kundi? Kenapa pula buah saga yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang molek itu budi? Kenapa pula budi dikaitkan dengan kundi dan itu dikaitkan dengan molek? Yang itu pula kenapa namanya saga dikaitkan dengan bahasa? Jadi dia ada dia punya meaning. Jadi setiap patah perkataan itu kita kena kenal dia punya maksud, dia punya erti, dia punya makna. Artinya setiap patah perkataan dia ada dia punya grammaticalities-nya, iaitu maksudnya, kemudian dia ada dia punya erti, iaitu meaning-nya, dan dia ada dia punya makna, iaitu significant dia. Tiga benda tu. Kalau awak hanya tahu maksud saja, tidak mengenali dia punya erti, malah lebih jauh tak tahu dia punya makna, maka awak tidak akan dapat menghayati puisi tradisional. Bukan sekadar puisi tradisional, malah puisi sekalipun tak akan dapat. Sajak tak akan dapat. Sebab setiap patah perkataan itu image. Dalam puisi, setiap perkataan itu objek itu kita panggil sebagai
diction. So diksi itu dipilih. Sebab tu Coleridge kata poetry is the best word in their best order. Poetry is the best word in their best order. Puisi adalah kata-kata terbaik dalam susunan terbaik. Macam mana kata-kata kita, berbilion kata dalam kepala kita disusun, hanya nak cari 4 patah perkataan saja untuk buat pantun. 16 patah perkataan saja untuk dapat serangkap pantun. Sudah tentulah kata-kata itu kata-kata yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Jadi artinya saya mengharapkan supaya anak-anak yang ada depan saya ini bila nak menjadi guru bahasa Melayu, kita ajarlah bahasa Melayu itu dengan bahasa dan sastra. Sebab itulah awak tidak boleh mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh. Awak tidak boleh mengajar itik dengan menggunakan bahasa ayam. Tak boleh. Awak kena ajar itik dengan bahasa itik. Awak nak ajar lembu dengan bahasa lembu. Nak sebut ca, dia akan kona kanan. Ha, kona kiri. Itu bahasa dia. Awak nak berhubung dengan hantu setan, awak kena gunakan mentera. Dan awak tak faham pun mentera tu. Dan awak tak perlu faham pun. Sebab bila kita gunakan mentera tu nak menghubungkan kita dengan hantu. Hantu tu faham mentera tu. Okey. Awak tak perlu faham pun. Kan? Saya master, saya dalam mentera pengasih. Sebab tu pencara saya tanya, awak faham ke mentera tu? Saya kata saya tak perlu faham pun. Kan? Sebab mentera itu hanya digunakan untuk hantu. Dan hantu akan faham cukup. Kalau hantu tak faham, macam mana dia boleh, orang tu boleh sembuh? So hantu tak faham. Ya? Baik. Jadi untuk bakal-bakal guru di sini, terutama guru bahasa Melayu, pertamanya kayakan bahasa. Kayakan bahasa itu ada 3. Kayakan bahasa dengan cara mengenali bahasa, mengetahui bahasa, mengenali bahasa, memahami bahasa. Sebabnya setiap bahasa itu ada unsur grammarnya, ada unsur maksudnya, ada unsur ertinya. Baik. Lepas itu, selepas awak sudah tahu itu, maka berusahalah untuk menjadi jurulatih. Jurulatih. Untuk menjadi jurulatih, awak kena ada 3 benda. Satunya, ilmu tentang bahan itu. Yang kedua, cara mempersembahkan bahan itu. Yang ketiga, cara menghasilkan atau menulis bahan itu. Artinya bila awak nak jadi jurulatih pantun, awak kena tahu ilmu tentang pantun. Yang kedua, awak kena tahu cara nak berpantun. Yang ketiga, awak kena tahu cara nak menghasilkan pantun. So bila 3 itu, saya rasa awak akan menjadi seorang guru yang lengkap. Dan bila mengajar, tolonglah. Jangan hanya duduk di atas kerusi, suruh pelajar kita baca, lepas tu kita soal dia dan dia beri. Kan? Buat apresiasi. Pantun sambil menyanyi, pantun sambil melagu. Awak bergerindam, awak bersloka. Nak lagu-lagu rakyat, gunakan pantun sebagai lagu rakyat. Belajarlah bermain, paling-paling tidak pun bermain gendang. Dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan supaya anak-anak didik saya ini boleh menjadi guru bahasa Melayu yang disenangi dan yang dihormati oleh pelajar-pelajar dan masyarakat satu ketika nanti. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Encik Fauzi atas pesanan yang disampaikan yang sangat berharga tu. InsyaAllah. Baik, seterusnya saya akan buka sesi pertanyaan kepada rakan-rakan sekelas dan Puan Hamidah yang sudi hadir hingga akhir program ini. Dipersilakan. Okey, sila. Ada siapa-siapa yang nak bertanya? Baiklah, saya kira tiada lagi sebarang soalan untuk ditanyakan. Dengan ini berakhirnya dengan jawapan Encik Fauzi sebentar tadi, berakhirlah program kita pada hari ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fauzi atas kesudian untuk meluangkan masa dan memberikan perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Semoga perkongsian yang diberikan pada hari ini dapat digunakan khususnya kepada saya dan rakan-rakan iaitu bakal pendidik
untuk melahirkan generasi yang cinta akan budaya lagu rakyat ini, insya-Allah. Baik, kami juga ingin memohon maaf jika terdapat salah silap semasa pengacara majlis ini. Sebelum bersurai, saya nak minta semua rakan-rakan dan Puan Hamidah untuk mengaktifkan kamera untuk sesi tangkap layar sebagai kenangan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Baik, semua boleh onkan kamera. Baik dah. 1, 2, 3. Freestyle, gaya bebas. 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih Encik. Okey, terima kasih semua. Selamat berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Encik. Okay,